Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat datang tuan-tuan dan puan-puan to my FB Live hari ini dengan tajuk Coaching for Entrepreneurs. Tajuk ni memang kita buat ni dengan arti kata Coaching for Entrepreneurs. Semua saya akan merangkakan apa yang perlu kita titik beratkan. Tapi the real technique of coaching tu tertakluk semasa suasana sesi tu sedang berjalan, memanglah berbeza daripada sini sebab dia memerlukan pengalaman, kematangan, kemampuan dan kebolehan untuk membantu usahawan itu berjaya dengan kata bukan kita beri jawapan tetapi membuka minda, memberi ruang lingkup yang secukupnya kepada usahawan, bakal usahawan mengambil sesuatu tindakan dengan penuh keyakinan dan lebih berjaya maju. Alhamdulillah, yang mana dapat masuk, saya ucapkan syabas dan terima kasih. Hari ini saya cuba awal, kalau boleh saya akan habis lebih kurang 35 minit or so. Maklumlah hari ini Monday Sunday. Alright, hari ini Sunday. Jadi banyak orang sedang cuti. Jadi yang mana dapat masuk, saya ucapkan syabas. Saya nama Syakir Mustafa, Certified Master Developmental Coach for the whole Asia Pacific region. Hari ini saya akan membuka ciri-ciri perkembangan dan merangkumi seluruh sedikit sebanyak tajuk-tajuk yang pernah saya sentuh. Tajuk-tajuk berkembang dengan diri kita, adult development, bagaimana pengembangan diri kita mengikut masa dan tertentu. Yang kedua, mengikut kebolehan, kemampuan dan minat yang kita cuba terokai ataupun sedang kita terokai dan sebagainya. Buat permulaan saya ingin terangkan bahawa terdapat sekurang-kurangnya ciri-ciri penting karakter ataupun karakter building ataupun karakter ini dengan arti kata bukan dia orang kata menempel, arti semula jadi. Sebab tu di dalam coaching kita mengelakkan ruang diri dia tu, siapakah dia yang sebenarnya seboleh-bolehnya. Sebab Allah dah bagi keyakinan bahawa kita ni khalifah muka bumi, kita dah ada semua kebaikan dan kebolehan, ciri-ciri semua dah Allah bagikan. Yang kedua, semua ni dibuat dalam suasana coaching. Tapi hari ini saya bersembang setengah 5-6 area penting yang ditekankan untuk meningkatkan seorang itu jadi usahawan. Pendekatan ni mungkin berlainan pada yang lain ataupun mungkin sama. Jadi saya ucapkan yang mana datang suci kiranya bagi sedikit sumbangan dan idea. Jika tuan-tuan dan puan-puan rasa perlu menambah sesuatu ataupun tuan-puan merasa tuan-tuan ada sesuatu kebolehan, you're welcome. Selamat datang. Tuan-tuan dan puan-puan boleh share. InsyaAllah esok kita sambut Hari Merdeka 31 Ogos ya. Ya, esok 31 Ogos. Jadi kita pun bersedia nak hadapi Merdeka. Sekarang kita insyaAllah Merdeka. Okey, 5 yang saya nak sebut ni dia merupakan sesuatu yang memang dah ada kat kita. Kadang-kadang daripada terpendam ataupun embedded untuk kita. Dah ada ciri-ciri tu pada diri kita. Boleh kata setiap orang ada. Cuma sama ada dia tu lebih aktif, lebih orang kata lebih dominan dan sebagainya. Maka di sini ditekankan bagaimana kita nak mengeluarkan kemampuan daripada segi sudut konsep dulu ya. Bagaimana katakan usahawan. Usahawan adalah berbeza daripada perniagaan, orang peniaga. Peniaga dia berniaga. Usahawan ni dia melebihi pada perniagaan. Dia buat sesuatu mengikut keperluan, kepandaian, kebolehan. Kadang-kadang kalau dia orang pandai pun dia berusaha sampai dia pandai. Sebab kelebihan orang jadi usahawan ni ialah dia berkemampuan untuk berikhtiar untuk maju ke hadapan. Okey, pertama sekali yang kita tengok perlu ditekankan ialah saya sendiri pun kita punya self-discipline. Self-discipline. Itu satu konsep by itself. Bila cakap self-discipline, semua orang faham. Semua orang tahu. Tapi nak buat dia, nak melaksanakan memang memerlukan beberapa kekuatan dalaman dan sebagainya. Jadi self-discipline ni dia menekankan kepada beberapa mastery, orang kata. Kepakaran, mastery. Ada setengah, dia ada mastery di dalam buat decision. Yang kedua, dia ada mastery dalam berkomunikasi. Yang ketiga, dia buat satu dengan clarity, dengan jelas dan sebagainya. Dia tak rasa ragu-ragu, dia tak rasa kebimbangan dan sebagainya. Sebab tu bila dia buat satu decision, insyaAllah usahawan selalu dia take up and start to do it. For example, saya pernah jumpa banyak usahawan daripada utara tanah air, selatan, di Kuala Lumpur dan juga di timur,
di pantai timur dan juga di timur Malaysia, Sabah, Sarawak. Memang terdapat orang-orang yang berkemampuan menjalankan sesuatu walaupun dengan seadanya, walaupun dengan modal yang kurang dan sebagainya, insyaAllah dia take out duit. Itu kata insyaAllah kita yakin, kita berusaha dan kita yakin maka kita akan berjaya. Di sini juga di dalam self disiplin ni menekankan kepada etika diri kita, self disiplin. Jadi saya membawa ini daripada sudut pendekatan sebagai usahawan. Jadi kita dah belajar banyak dah benda sesuatu yang sering kali kita guna pakai, tapi terutama sekali ialah kekuatan kita pada trust, integrity. Sebab trust berperanan. Kalau kita boleh trust seseorang maka mudah kita berniaga, dan kalau seseorang pun trust pada kita maka mudah juga dah mereka pun berniaga sesama kita. Jadi benda yang saya tunjukkan tuan-tuan puan ini merupakan slightly different dan pendedahan daripada sudut entrepreneur yang kita lakukan. Dan sekarang ni saya bawa dalam bentuk kualitatif. Dalam bentuk kualitatif, sifat-sifat perlu kita tonjolkan sebagai usahawan. Selalunya dia bermula dengan kualitatif, baru dia mengikuti kepada kuantitatif. Jadi kita ambil peringkat adalah kualitatif. Jadi apabila kita dah ada, kita kata self disiplin, yang pertama sekali terdapat beberapa ciri-ciri. Pertama sekali kita ada sifat yang menjaga integriti. Maksudnya kalau kita kata kita coach, okey, kita terang apa kita boleh buat, apa yang tak boleh buat. Dengan arti kata yang sedemikian rupa kita memberi sesuatu kepada maklumat kepada orang yang kita berdepan. Ataupun kalau kita seorang peniaga, kita nyatakan barang kita beri ini dengan seadanya dan sebagainya, tanpa kita beri tokok tambah dan sebagainya. Yang kedua juga dia memerlukan satu honesty ni dalam bidang words. Dia kata your words is bond. Jadi perkataan kita merupakan suatu ikatan. Sebab tu ingat saya sebut dah, kita dipertanggungjawabkan dengan apa kita perkatakan. Begitu juga dalam perniagaan. Words are internally generated mirror. Jadi kalau kita clear, kita rasa lega, kita rasa seadanya kita berniaga, lepas itu kita berniaga, lepas itu kita sembahyang, kita bertadah tangan kepada Allah dengan seadanya, insyaAllah kita kurang berlaku gundah gulana. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini buat permulaan. Saya rasa sila tuan-tuan share tajuk ni memang bagus kalau everybody. Kalau sebelum tu saya cakap pasal cognitive development peringkat 1 memang berat. Saya tahu berat. Sebab tu saya ikut, hari ni saya dapat request, beberapa request, lebih pada 10 request cakap berhubung dengan tajuk macam mana coaching entrepreneurs. Alright? Inilah pendekatan yang mana memerlukan. Jadi benda yang ni kita tahu, tapi nak melaksanakan is secondary. Apa pula yang kedua yang perlu kita lakukan dalam masa 35 minit ni saya nak cakap. Yang kedua ialah satu sifat, kita kena ada persistent. Ini seringkali saya dah disebutkan, tetapi saya membulatkan perkataan persistent di dalam melaksanakan diri sebagai satu usahawan. Sebab itu training dilakukan, bukan sekadar kita bagi motivasi kepada dia, tetapi penekanan kepada dia punya konsistensi di dalam motivate diri dia sendiri berteras pada matlamat. Ingat, matlamat berperanan. Sebab tu dia kata massive purpose, massive purpose, transformative purpose tu mesti kuat dan kukuh. Sebenarnya seorang yang berusahawan ni dia berdisiplin sebab dia ada satu konsep pegangan integriti dan dia percaya insyaAllah dia usaha satu dia akan berjaya. Maka di sinilah kita katakan persistent. Kita masukkan sini macam ni. Orang macam ni dia berfikiran positif. Ingat saya kata positif. Bila positif dia ada dua, bukan saja positif. Dia bukan saja orang kata fixed mindset, tetapi kita kata positif. Dia kata growth mindset. Bila kata growth mindset tu dia sebenarnya berubah. Dia put dalam diri dia dalam keadaan transformasi, perkembangan mengikut semasa. Bila usahawan, dia selalunya businessman, dia more fokus dan benda yang terkini. Tapi usahawan more of today and tomorrow. Usahawan ni more of forward looking. Usahawan ni gunakan insight thinking, hindsight thinking, forward side thinking. Semua dia menggunakan. Itulah seorang usahawan. Dan usahawan ni semua tuan-tuan dan puan-puan memang berkaliber. Kalau mereka cakap sesuatu memang bertenaga dan cakap sesuatu dengan jelas, konsep-konsep disampaikan. Begitu juga mereka punya business model. Ini saya dah sebut dah pasal business model. Tetapi yang nak menjalankan semua ni, yang saya sebut dulu memerlukan satu sifat integriti, sifat persistent
satu sifat self-disiplin. Itu dikatakan usahawan. Itu merupakan karakter kedua. Di sinilah pembentukan real, kita katakan karakter building. Karakter building terletak kepada seorang usahawan. Kalau tuan-tuan tengok seorang usahawan, walaupun dia bagaimanapun dia tetap berusaha tuan-tuan. Dia never give up. InsyaAllah. Di dalam persisten ni juga, dia mengikut sesuatu, dia buat sesuatu, dia tak pernah give up. Dia tak pernah give up. Walaupun seorang depan pun dia tetap cakap. Dia tetap menyampaikan seperti ribu orang bercakap. Tak semestinya ribu orang bercakap baru dia nak cakap. Tidak. Persisten dia, konsistensi dia menyebabkan dia masih teguh bertetap atau berpijak di bumi yang nyata. Apabila dia buat penyampaian, jelas. Menimbulkan minat. Dia jadi perkataan yang magnetize. Dia boleh cakap satu menarik perhatian. Walaupun seorang di depan dia, seorang tetamu ataupun seorang pelanggan, cara berkata dia tetap sama, tak berbeza. Jadi kalau pertama self-disiplin. Kedua kita kata persistent. Dan ketiga orang macam ni juga dia boleh strong kepercayaan dia, belief system dia. Sebab kejayaan tu merupakan satu kepercayaan pada dia. Satu belief system dia bahawa insyaAllah dia akan berjaya. Terutama kita orang Islam, insyaAllah. Jika kita tahu akhirat adalah tempat yang selama-lamanya kita akan hidup. Dunia ni hanya sementara. Maka merupakan satu perjalanan menuju sebagai satu ibadah. Menuju pada sesuatu yang kita cita-citakan untuk kita capai. Jadi kalau kita usahawan, tentu kita ada matlamat tertentu yang ingin kita dapat. Terutama kali sahabat-sahabat saya semua. InsyaAllah. Sebab kita meniaga kadang-kadang hujan, kita tetap meniaga. Kadang-kadang panas, kita tetap meniaga. Kadang-kadang angin kuat, kita tetap meniaga. Kita tetap persistent. Kedua, because kita ada integriti. Ketiga, kita ada self-disiplin. Sekarang ni saya dah jelas tadi, sebagai usahawan, penekanan kepada dua tadi saya dah sebut, self-disiplin dan juga persistent. Bagaimana nak keluarkan dalam coaching, nanti saya tunjuk daripada hari lain. Ini masih pembukaan. Yang ketiga, bila dia buat sesuatu, sebelum dia nak sampaikan kita, dia memang clear dan jelas apa yang dia nak katakan, apa poin dia nak keluarkan, apa yang dia minat, mana matlamat dia, apakah dia akan atasi, apakah dia lalui. InsyaAllah dia cakap penuh dengan kegirangan, penuh dengan keyakinan, penuh dengan harapan yang terbaik. Sebab apabila dia bercakap sesuatu tuan-tuan dan puan-puan, dia bukan saja melihat pada short term, long term, in view of time. Makan masa, bukan sekarang saja. Kalau kita terlalu tekan pada operational, day to day business sebagai usaha businessman, then kita bukan entrepreneur, bukan seorang usahawan. Walau bagaimanapun, day to day business perlu juga kita buat. Sebab tu dia kena ada kebolehan nak mengimbangkan diri dia dengan short term dan long term. Okey, dia buat satu clear plan. Dia tidak ada tangguh-tangguh. Dia buat satu bukan pakai operation hari ni saja. Dia dah hatak 5 tahun yang akan datang. Sebab tu orang macam ni tuan-tuan dan puan-puan, kemampuan dia nak menyampaikan sesuatu bila dia buat pitching. Bukan sekadar nak dapat lulu, pitching saja. Hidup suasana dia pun macam tu. Bukan waktu tu saja dia bersifat macam tu. Bahkan kebolehan dia untuk meniti laluan yang dia lalui itu penuh dengan persediaan. Alright. Jadi kita dah sebut, ketiga kita dah sebut tadi. Pertama, saya sebut satu lagi, dan integriti pun saya dah sebut. Alright, nombor 2 tadi integriti, yang mana dia tu honest. Maka bila kata honest ni, itu saya kata. Dia kata insyaAllah mungkin semalam saya gagal tuan-tuan dan puan-puan. Tapi insyaAllah hari ni dan besok, mungkin tidak, saya lebih berjaya lagi pada dulu. Sebab tiap-tiap satu kejayaan mestilah kita lalui berbagai-bagai halangan dan dugaan. Rupanya yang pertama self-disiplin, yang kedua dia punya integriti ataupun dia punya honesty. Yang ketiga, dia bercakap sesuatu dengan persistent dan konsisten, dan bagi dia buat sesuatu tu penuh dengan harapan. Sebab orang yang kita kata growth mindset, dia selalu letak diri dia dalam keadaan transformasi diri. Dia mengikut perkembangan, dia mengetahui perkembangan semasa dan sebagainya dan seadanya. Orang macam ni very good networking. Saya dah sebut dah dulu pasal social era. So apa yang saya katakan di sini memang terdapat di dalam zaman social era. Era social. Jadi kalau tuan-tuan nak jadi usahawan, inilah ciri-ciri terpenting perlu ada. Misalnya kita contohkan,
Walaupun seuntung-untung banyak pun, sikit-sikit banyak untung adalah tetap untung. Sebab tu kalau kita dapat merasai ya, dengan tenaga kita yang kerak ni, kita dapat untung sikit pun alhamdulillah. Sebab kita merasai apa sebenarnya untung. Tapi kalau kita sekadar kita tak buat lagi perniagaan, untung kita tu berbeza dengan orang yang pernah buat perniagaan. Yang kelima ni kita kata dia decisive. Dia ni decisive action oriented. Dia tak ragu-ragu. Once they make a decision, dia proceed, tuan-tuan dan puan-puan. Dia tak tunggu. Dia proceed ke hadapan. Sebab apa yang saya sebut tuan-tuan dan puan-puan semalam tentang pemikiran, tentang social emotional, maka dah di sinilah saya katakan apabila seorang coach cakap seorang dia mengeluarkan who is he, siapakah orang ni, bukan apa yang dia ada. Apa dia ada adalah sementara. Apa yang ada dia boleh batalkan. Apa dia ada dia boleh suspend, dia boleh tangguhkan. Tetapi siapakah dia yang sebenarnya tidak dapat ditangguhkan. Sebab tu sifat-sifat seorang usahawan ni tuan-tuan dan puan-puan, dia adalah merupakan seorang yang selalu berusaha seadainya. Dia tak kira di mana saja. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu bagaimana, tuan-tuan tengok setengah orang-orang yang dah berjaya yang mengatasi benda-benda ni. Ada setengah berjaya dengan pulang pak kerat, bukan kerana sambungan apa dah. Dia sendiri usaha berjaya. Kalau tuan-tuan baca, banyak orang suka membaca sekarang ni. Sebab tu baca tu bagus, it's information. Tapi yang nak laksanakan kita. So mesti kita ada karakter ni semua. Sekali lagi saya nak terang pula bagaimana coaching membantu dia orang mengeluarkan lima benda yang saya sebut sini. Okey. Yang kelima ni juga action oriented ni. Usahawan ni buat decision cukup cepat. Dia tak tunggu. Dia cepat dan pantas. Dia ada clear vision. Kemudian orang macam ni selalunya ada satu trait yang mana bagi dia lain dia tak nampak. Yang dia nampak hanyalah kejayaan. Tadi macam-macam buat akronim KERJ, kejayaan. Memang boleh tulis. Cantik. Tapi kita yang melaksanakan mesti ada quality. Kita kena ada self. Orang kata resilient. Resilient. Kekuatan jatuh naik. Itu sifat seorang usahawan. Jadi 5 benda, 5 karakter yang saya sebut tadi. 1, self-discipline. 2, integrity. 3, persistent. 4, clear sense of direction. 5, buat keputusan dengan pantas. So sekarang, bagaimana coaching membantu mengeluarkan ini? Ini yang saya sebut dulu pada tuan-tuan dan puan-puan dalam sesi-sesi yang lalu. Bukan baru ni. Dah dekat 2 tahun, 3 tahun dah saya pernah cakap bahawa ciri-ciri ni terdapat kepada seseorang usahawan. Okey, misalnya kalau kita coach seseorang, terutama usahawan yang datang kepada kita. Macam saat lagi nanti, makan about 5.40 ke saat ni saya ada orang nak jumpa. Dia seorang usahawan, tetapi dia memerlu lagi berbincang dengan coach. Dia akan memerlukan ada sesi perbincangan coach. Apakah ceritanya? Sebabnya tuan-tuan dan puan-puan, kita sentiasa menghadapi perubahan. Perubahan tu bukan dia tiap-tiap detik berlaku perubahan. Kita terlena sikit dah perubahan dah berlaku, lebih kurang dah jauh kita lepas ke belakang. Maka di sini dah kekuatan yang dibantu oleh seorang coach. Coach akan membantu membuka minda, mengeluarkan kita daripada blind spot yang mana dulu kita kurang nampak. Maka kekuatan dia beberapa konsep-konsep yang saya akan sebutkan dulu. Apa yang disampaikan di sini tertakluk kepada benda 2 yang saya sebut, iaitu social, emotional dan kognitif. Perasaan. Jadi nak mengeluarkan kekuatan perasaan kita tu sebagai ada having the confidence. Bukan sekadar kita mampu bercakap-cakap, bukan sekadar kita bercerita, tapi insyaAllah mampu melaksanakannya tanpa keraguan. Penuh dengan insyaAllah keyakinan. Sebab usahawan, dia buat sesuatu, dia straight, dia tak tengok belakang. Dia move forward. Right? So, Nyunjuk kata, apa yang coach akan bantu, maka di sini dah keperluannya mendapat seorang coach yang berkaliber. Sebab orang yang jumpa dengan usahawan yang jumpa kita ni, walaupun dia gagal, sebenarnya bagi dia itu gagal merupakan satu perjalanan. It's not a destination. So kalau kegagalan itu merupakan satu daripada destination, itulah semua part. It's part of the life. Sebab kita jalan memang jatuh kadang-kadang jalan lincing. Kadang becak dan sebagainya. Begitu juga dalam perniagaan. Suasana tetap akan berubah. Ekonomi perkara biasa, up and down perkara biasa. Hujan perkara biasa. Apabila perkara biasa kita melihat sesuatu perubahan yang perlu kita atasi, kita meletak diri kita atas
landasan yang kita kata bercorak learner path. Kita dalam sentiasa dalam pembelajaran. Maka hari ini dengan tajuk bagaimana kita cakap business coaching, ini merupakan langkah pertama. Besok atau lusa saya akan tunjuk bagaimana seorang coach membantu orang yang dulunya dia rasa okey dia dah berjaya, tetapi dia rasa dia boleh pergi jauh lagi. Dia lebih jauh lagi. Menunjuk kata, oh ya Allah maha luasnya. Bila you nampak luas di depan, maka peluang ruang lingkup untuk you berusaha insyaAllah tetap ada. Selalunya bila orang jumpa sesuatu untuk bantuan untuk dapat seorang coach, dia rasa dia dah dekat dah nak berjaya tuan-tuan. Dia dah dekat dah nak berjaya. Maksud saya begini, dekat nak berjaya bukan kenapa. Dia kata aku nakkan sesuatu boleh ditingkatkan supaya speed ataupun kelajuan, kepantasan yang dia buat sekarang ni boleh ditingkatkan. Bukan nak slow down, ditingkatkan. Ditingkatkan bukan kata dia take a lot energy. Yang tu memerlukan common sense, iaitu kita pemikiran, memerlukan meaning making. Kalau tuan-tuan baca hari ni saya ada tulis bagaimana peranan yang kita work dalam satu pasukan, in a team. Usahawan pun dia ada team, dia ada pasukan. Kalau tuan-tuan tengok kita ada berbagai-bagai persatuan membantu semua usahawan untuk berjaya. Sekarang ni zaman COVID, perniagaan dah berubah. Perniagaan kita tak macam dulu lagi lah. Kita akan tetap maju ke hadapan melihat sesuatu dengan pandangan yang baru. InsyaAllah sebagai orang Islam kita tetap berusaha. Sebab sesuatu yang kita buat ni tuan-tuan dan puan-puan, dia merupakan sesuatu proses. Proses menuju pada kejayaan. Sebab coaching adalah proses. Coaching is a process. Remember, coaching is a process. Kalau coaching is a process, saya coach pun sendiri, saya kena pergi upgrade myself. I have to improve myself. Yang ketiga, saya dapati banyak juga budak-budak universiti bakal jadi usahawan. Jadi di diri dia orang ni pun ada ciri-ciri untuk berjaya. Dia kata orang yang maklum dalam bidang tu nampak. Hanya manikam tahu apa jenis batu semua tu. Jadi kalau kita bukan pakar dalam bidang tu, kita tak nampak. Maka carilah orang-orang yang berbolehan untuk membantu anda. Okey, saya dah cakap lebih kurang 23 minit. Saya ingat cadangan ini nak cakap 35 minit saja. Sebab hari ini satu kupasan yang saya rasa saya menggalakkan tuan-tuan share kepada sahabat-sahabat kita. InsyaAllah mudah-mudahan dia orang ni dapat buat sharing untuk Aziz. Nanti saya nak tengok siapa sahabat-sahabat kita yang dah masuk hari ini. Okey, terima kasih. Ini usahawan juga ni saudara Nazri Kazim. Terima kasih Nazri Ajah Juara, Assalamualaikum Ajah, selamat datang orang Johor. Hasnul Isyam Musuh, selamat datang. Okey. Alright. Ini sahabat saya ni. Cik Makno also watching, dan Syed Syukri, selamat datang Syed. Okey, Assalamualaikum Syed kata. Okey, Waalaikumsalam. Aminuddin Malasir, terima kasih. Profesor Raja Masnah pun masuk daripada kita katakan daripada Oman. Terima kasih tuan-tuan dan puan yang dapat masuk. Yang ni saya nak tengok apa pula yang saya boleh bawa di sini. Okey, Syed Syukri kita, Waalaikumsalam. Okey, terima kasih. Alright. Jadi saya rasa ramai juga orang-orang kita yang ada masuk sini. Terima kasih. Kalau boleh usahawan semua sekarang ni, saya ingat masa ni lah seorang usahawan dia akan meningkatkan lagi tempo, dia akan meningkatkan lagi speed perjalanannya. Sebab kalau tuan-tuan dan puan melihat sekarang, kalau tuan-tuan rajin membaca, saya pula kurang membaca dah, terlalu banyak yang baca pun kadang-kadang confusing juga. Saya terpaksa be selektif. Selektif masuk kata sesuatu yang mengikut keperluan diri saya. Sebab usahawan ni dia ada satu sifat iaitu self-discipline, very persistent and integrity. Jadi dia membaca sesuatu mengikut keperluan. Kalau ikut maklumat ni terlalu banyak, kita jadi orang kata population information explosion. Jadi kita confuse. So we must know what is information, what is data. So sometimes kita tengok itu adalah data yang perlu dipolis supaya jadi information. Jadi kita kena tahu membezakan benda ni semua. Kalau kita tidak membezakan sesuatu yang saya sebut ni tuan-tuan dan puan, maka kita akan mendapat disoriented punya maklumat. Jadi maklumat tu nak jadikan maklumat betul, maka kita memerlukan sikit banyak. Satu, kita must be in a group. Alright. Kalau tuan-tuan dan puan rasa apa yang saya cakap ini ada kebaikan, please share. Dan kalau ada soalan sila tanya di sini. Sebab 5 perkara yang saya sebut pada tuan-tuan dan puan ini merupakan ciri-ciri terpenting di dalam sifat-sifat karakter orang usahawan. Berbeza dengan orang biasa. Jadi dengan arti kata,
sebutan yang saya sebut sini, dia memerlukan tindakan kita. Sebelum saya nak cerita sikit, besok saya akan cakap berhubung dengan coaching. Apabila coach berdepan dengan orang-orang ni, dia akan cuba mengeluarkan that person, who he is. Siapakah dia yang sebenarnya. Bukan kita nak suruh dia menempel, no. Sebab apa yang menempel tu, sesuatu yang kita boleh forget, boleh kita lupakan, kita tinggalkan, kita suspendkan dan sebagainya. Kenapa? Bukan benda tu semua, it's not in our second nature. Jadi kalau kita dapat mengeluarkan seorang kekuatan ikut usul asal diri dia, maka di situlah terletaknya dia punya unique selling proposition, USP. Seseorang tu macam seorang penyanyi, apabila dia dengar vocal coach train dia, maka keluarlah suara dia yang semula jadi. Original suara, bukan suara dia menjerit macam mana pun, suara mesti sedap. Zaman saudara kita Datuk Jamal Abdillah menyanyi, suara sedap, original suara dia. Macam mana pun, dia langut ke apa, suara dia sama. Jadi macam tu juga orang berniaga. Orang berniaga nak keluarkan kekuatan, minda, fikiran, tubuh badan dan sebagainya mengikut keperluan yang ada pada dia. Jadi apa yang sampai tuan-tuan dan puan ni merupakan satu pembukaan. Saya harap tuan-tuan dan puan boleh share, sebab saya rasa saya nak cakap lebih kurang setengah jam. Sekarang ni dah cakap lebih kurang 27 minit. Jadi ada lebih kurang 5 minit. Kalau tuan-tuan dan puan ada apa-apa nak tanya, sila tanya. Jadi di sinilah macam mana nak keluarkan self-disiplin. Maka saya akan terang lebih lanjut besok. Bagaimana self-disiplin itu coach membantu dia orang untuk meningkatkan. Maka di sini dia satu konsep yang kita katakan meningkatkan balik dia punya social emotional development. Ke social emotional development memerlukan pendekatan yang pendengaran yang tinggi. Mendengarkan sesuatu dengan arti kata keadaan dia disampaikan dengan matlamat, dengan tujuan dia nak capai. Itu mestilah seiringan. Kalau tak seiringan, maka kita kadang-kadang nak tolong dia, kalau kita pun dah kelang kabut, pendengaran kita tak betul, kita can cause harm to the person. Jadi itu langkah pertama. Langkah kedua, macam mana kita nak tingkatkan lagi dia punya integriti. Rupanya orang macam ni, dia cakap sesuatu walaupun berat, tapi dia akan cakap. Dia mengaku, saya memang gagal, dia kata. Tapi dulu, hari ni dan besok mungkin belum lagi. InsyaAllah saya lebih berjaya daripada semalam. Sebab selalu kita kata hari ni lebih baik daripada semalam. InsyaAllah besok akan jadi lebih baik pada hari ini. Begitu juga dengan kita persisten. Orang persisten ni, dia ada measurement tuan-tuan. Dia measure kejayaan dia. Sebab tu orang sini dia lebih bersedia. Selalu dia datang dengan penuh harapan, dia bersedia sesuatu. Ingat, orang macam ni selalunya suka bertanya. Orang macam ni suka bertanya. Tetapi selepas kita coach dia, maka cara dia bertanya lagi molek, lagi cantik. Dan tentu bila dia jumpa coach, dia mempunyai matlamat, clear sense of direction, apa dia ingin dapat dan sebagainya. Dan last sekali, baru dia boleh buat decision. Maka dia jadi orang yang very decisive. Buat sesuatu, berteraskan kepada keyakinan dia untuk membuat keputusan. Right. Jadi kalau tuan-tuan rasa yang saya cakap ni ada kebaikan, maka di sinilah perlunya. Besok, iaitu sambungan berhubung dengan business coaching. Business or coaching yang kalau tuan-tuan nak minat lagi, kita buat special training untuk tuan-tuan dan puan. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan lebih berjaya. Kalau tidak ada apa-apa lagi, saya minta tuan-tuan dan puan sila share. Terima kasih yang mana sudi datang mendengar. Thank you very much. Saya rasa tajuk ni memang very relevant sebab apa yang saya cakap sebelum ni boleh katakan sesuatu yang telah pun saya memperjelaskan sesuatu benda, maka di sini merupakan rangkuman benda yang saya telah cerita semalam dan sebelumnya lagi. Jadi kalau tidak ada apa-apa puan dan perempuan, sekarang ni 30 minit dah saya sampai. Jadi seperti yang saya janjikan, melainkan kalau ada soalan, saya ingin nanti saya tengok ni ada ni. Kalau tidak ada pertolongan tuan-tuan dan puan, saya ingat setakat ini saja percakapan saya hari ini. Minta ampun dan maaf. InsyaAllah kita jumpa lagi besok. Please share this video kepada sahabat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Merdeka! Merdeka!